Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata, bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dan bekas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin terlibat dengan jenayah salah guna kuasa dan rasuah. Anwar tidak berkata dia ada bukti atau sah 100%. Cuma oleh kerana nampak asap, maka sudah semestinya ada api. There cannot be any smoke without fire. So kalau kita nampak smoke atau asap, kita boleh anggaplah yang adalah fire ataupun kebakaran di sesuatu tempat. Oleh kerana itu ada asap. Kalau tidak, kita tak nampak asap. So it is assumption, iaitu anggapan sahaja yang Muhyiddin Yassin dan Khairi Jamaluddin kedua-duanya terlibat dengan jenayah salah guna kuasa dan rasuah. Ini taktik yang diguna oleh Goebbels, Menteri Propaganda Adolf Hitler semasa Perang Dunia Kedua dulu. Goebbels kata, kalau kita ulang sesuatu perkara tu, sesuatu cerita tu, kita ulang banyak kali tiap-tiap hari, dan kalau ramai orang cakap benda yang sama, is being repeated every day and by many people, maka orang akan percaya yang fitnah ni ialah fakta, yang cerita bohong ni yang sebenar cerita betul. Tapi kena ulang hari-hari dan kena ramai orang duduk cakap benda yang sama, jadi a lie, pembohongan, can become the truth. Ini Goebbels punya nasihat, Goebbels punya strategi masa zaman Nazi Germany dulu. Tun Dr. Mahathir Mohamad juga mengguna strategi yang sama terhadap Anwar. Sekiranya kita duduk ulang banyak kali, Anwar ni terlibat dengan sodomi, Anwar ni terlibat dengan hubungan seks sejenis, same sex punya, same gender sex, maka orang percaya memang Anwar ni bersalah oleh kerana orang banyak berulangkan cerita ni dan tiap-tiap hari cerita ni keluar. So it must be true sebab ramai duk cerita dan cerita ni hari-hari orang duduk ulang cerita ni. And Mahathir pun buat press conference. Mahathir panggil media, TV, surat khabar, dan dia beritahu, saya tak perlu mahkamah untuk membuktikan yang Anwar ni bersalah. Biarlah mahkamah kata Anwar tidak bersalah sekalipun, sebab saya tahu memang Anwar terlibat. Memang betul Anwar ni melakukan jenayah seks bersama lelaki. Dan bukan seorang, ramai. Saya telah jumpa semua. Semua orang, termasuk perempuan, budak-budak lelaki. Saya telah jumpa semua orang personally. Saya interview dia orang. Saya tanya dia orang seorang-seorang. Dan mereka cerita apa yang berlaku dengan Anwar ini. So it's confirmed because saya siasat sendiri, saya jumpa dia orang sendiri, saya interview seorang-seorang. So kalau mahkamah nak kata apa sekalipun, salah ke tak bersalah, bagi saya sudah tahu tetap Anwar bersalah. Dan perkara ni diulang tiap-tiap hari. Jadi ramai rakyat Malaysia dia percaya Anwar bersalah. Kerana Mahathir kata, Perdana Menteri berkata dia bersalah, dan perkara ni, cerita ni hari-hari duduk diulangi. Dan based on the concept there'll be no smoke without fire, maknanya kalau tidak ada api, tidak akan ada asap, dan kita nampak asap tu. So cerita yang orang duduk cerita ni, walaupun kita tak nampak bukti dia, walaupun kita tak nampak api yang sedang membakar, tapi kita nampak asap, so it's enough lah. Asap tu sudah boleh kita anggap yang benda ni benar. So Mahathir brought this to the court of public opinion, dan Mahathir meyakinkan rakyat Malaysia memang Anwar ni orang tidak bermoral, Anwar ni kaki seburit, Anwar ni
bukan saja dengan budak lelaki, tapi dengan prostitut pun dia ada perhubungan seks. Dan tempat dia berjumpa tu ialah di Tivoli Villa, Rendezvous Point, di mana dia menjalankan kegiatan seks dia tu dengan perempuan dan juga dengan lelaki. So ramailah sampai hari ni orang percaya. Dan satu lagi, apabila Mahathir sebagai Perdana Menteri duduk bercerita tiap-tiap hari, memang Anwar bersalah, memang Anwar bersalah, memang Anwar lakukan perkara ini, perkara buruk ini, dan Anwar ni memang orang yang buruk. Jadi apabila Perdana Menteri sendiri dah more or less dah pronounce Anwar guilty, maknanya Perdana Menteri menjatuhkan hukuman bersalah terhadap Anwar. Macam mana mahkamah, hakim dan pendakwa raya, prosecution, nak kata Anwar tidak bersalah? Ini Perdana Menteri kata bersalah ni. Perdana Menteri kata 100%. Saya ada bukti, saya dah jumpa saksi, saya dah tahu, saya buat penyiasatan dan interview saya sendiri dan confirm 100% Anwar bersalah. Takkanlah pendakwa raya, peguam negara, hakim dalam perbicaraan nak kata Anwar tidak bersalah. Jadi by hook or by crook, terpaksa Anwar ni mesti didapati bersalah. Kalau tidak, ini akan memburukkan imej Perdana Menteri. Orang akan kata Perdana Menteri ni pembohong. Orang akan kata Perdana Menteri ni penipu dan tak guna. Jadi nak protect imej, maruah, reputation Perdana Menteri, Anwar kena didapati bersalah macam mana pun. Oleh kerana itu, hakim, dua-dua hakim tu, Arifin Jaka, Augustine Paul, kedua-dua hakim ni terpaksa menjatuhkan hukuman bersalah terhadap Anwar. Dan hakim tu kata dalam dia punya keputusan, walaupun saksi ni banyak membohong, tidak semestinya dia punya kenyataan tak boleh diterima. Hakim, apa benda ni? Walaupun saksi ni bohong, tapi kita masih boleh terima kenyataan dia. Dan hakim juga kata, oleh kerana Anwar gagal membuktikan yang dia tidak bersalah, maka kita kena anggap dia bersalah. Because he couldn't prove his innocence, therefore he is guilty. Tahun pertama law student, first year law student tahu, yang menjadi tugas pendakwa, prosecution, tugas mereka untuk membuktikan Anwar bersalah. Bukan tugas Anwar membuktikan yang dia tidak bersalah. Tapi itu apa yang hakim cakap, Anwar tak boleh buktikan yang dia tidak bersalah, maka kita berpendapat yang dia bersalah. Assumption. So it's not because there's proof he's guilty, because he couldn't prove he's not guilty. So ini taktik yang diguna masa Mahathir dulu untuk memaksa pendakwa raya, peguam negara, hakim untuk mengeluarkan keputusan bersalah terhadap Anwar. Jadi sekarang ni Anwar, melalui dia punya pengalaman lah, dia mengguna taktik sama terhadap Muhyiddin lah, Khairi lah, dan banyak lagi ni dia orang nak keluarkan. Bukan saja terhadap Muhyiddin ataupun Khairi, tapi beberapa pemimpin lain yang dianggap musuh kerajaan, termasuk PAS, termasuk Abdul Hadi Awang. Hadi Awang is one of the target tau, satu dari sasaran. Sebab kalau dia orang boleh rosakkan image atau reputation Hadi Awang, maka pilihan raya negeri yang akan datang, kemungkinan Ogos ni, akan ada 6 pilihan raya negeri, termasuk Terengganu, Kelantan, Kedah. Mungkin PAS boleh sokongan dia merosot atau kalah terus di dalam pilihan raya negeri. Sebab pemimpin PAS dan juga pemimpin Bersatu, termasuk Muhyiddin dan Hadi sendiri, dianggap sebagai orang yang melakukan jenayah salah guna kuasa dan rasuah. So this is the tactic
yang diorang nak guna untuk PRN. 6 PRN bulan Ogos ni. And they have lebih kurang maknanya dia ada dalam 6 bulan lah untuk nak build up. 6 bulan untuk nak rosakkan image, maruah, reputation pemimpin pembangkang supaya UMNO dan Pakatan Harapan boleh rampas 6 negeri yang akan ditanding tak berapa lama lagi lah. Mungkin dalam 6 bulan lagi. It's all a political ploy. Dia nak bawa perkara ni ke Court of Public Opinion. Dia orang akan ulang hari-hari cerita yang sama. Tapi mungkin mungkin Muhyiddin, Hadi dan Khairi dan beberapa lagi pemimpin akan dipanggil untuk keterangan. They will be called for the statement to be recorded. Mungkin dia orang akan kata laporan masih berjalan, tak selesai lagi. Atau dia kata mungkin laporan siap, kita hantar ke AG, Peguam Negara, dan kita tunggu arahan Peguam Negara untuk mengarah polis untuk tangkap dan charge. Dan kalau charge pun, tidaklah hari ni charge besok perbicaraan, tidak. Kalau dia orang tangkap hari ni dan dia charge pagi besok, mungkin tahun depan ataupun ujung tahun baru kes ni akan masuk mahkamah. Tapi sementara tu PRN yang 6 ni sudah selesai, dan sekira selepas tu maknanya UMNO ataupun Pakatan menang 6 negeri, tak kisahlah kes ni berjalan ke tak berjalan ke, sebab yang penting ni mereka nak guna allegation ataupun tuduhan rasuah terhadap pemimpin-pemimpin PAS dan Bersatu untuk nak merosakkan nama mereka supaya mereka tidak menang ataupun menang tipis di dalam pilihan raya negeri bulan Ogos nanti. It's all boleh dikatakan strategi politik ataupun strategi untuk nak menang pilihan raya negeri. Dan dia orang tak kisah sangat kalau kemudian di-charge ke ataupun didapati tidak bersalah ke, because it's to win election apa yang mereka buat. Dan Anwar ni dia tahu sebab dia pun menjadi mangsa yang sama. Jadi apabila seorang tu telah menjadi mangsa satu strategi, maka dia pun mengguna balik strategi yang sama untuk nak melawan Bersatu dan PAS. Dan mereka tahu, UMNO especially, mereka tahu sekiranya mereka tidak merosakkan image atau merosakkan reputation atau nama PAS dan Bersatu, iaitu serang pemimpin-pemimpin dua parti ini, UMNO is finished. UMNO boleh kita anggap sebagai telah dikuburkan. Dan sekira UMNO ni lemah atau UMNO ni jatuh, then UMNO is going to be worth nothing. Tidak ada nilai selepas ini. Sebab kita kena ingat, hanya 11% orang Melayu undi untuk Pakatan Harapan. 11%. Lagi 30% untuk UMNO Barisan. Dan 60% untuk Bersatu dan PAS. Jadi sekiranya UMNO ni rosak, UMNO ni tak ke mana, especially semenjak UMNO ni menjadi baruah Pakatan Harapan ataupun UMNO menjadi baruah Anwar, maka 30% pengundi Melayu pun akan lari. Dan mereka jangka yang UMNO Barisan tidak akan mendapat lebih dari 15% dari 31. So bermaknanya separuh dari 30 tu sudah lari. So it's going to be Bersatu dan PAS akan mendapati lebih dari 70% sokongan orang Melayu. Pakatan dan
UMNO atau Barisan hanya 20 lebih peratus, 20% UMNO dan Pakatan, and 70% Bersatu dan PAS ataupun Perikatan. And this is why dia orang kena destroy pemimpin-pemimpin Perikatan dan juga parti Perikatan dan PAS, supaya orang Melayu tidak akan sokong lagi pembangkang, tapi akan continue sokong kerajaan. So it's all about the Malay vote. And that's why dia orang buat tuduhan ni, supaya dia orang nak menunjuk kepada orang Melayu ni, PAS dan Bersatu termasuk pemimpin mereka ni jijik dan tak sepatut. Sebagai orang Melayu, sebagai orang Islam, kita tidak boleh menyokong mereka yang melakukan jenayah, salah guna kuasa dan rasuah. The question is, how do you prove this in court? That's not important. This is not about winning the court case. This is not about proving it in court. This is about winning the 6th state election yang akan diadakan pada bulan Ogos. So that is what they are doing now. And well, sekiranya orang Melayu masih percaya fitnah atau tuduhan dari Pakatan Harapan, dan orang Melayu ni, I feel they deserve the government that they get lah. Tapi kalau orang Melayu ni cerdik sikit, kalau orang Melayu ni celik mata, maka mereka akan tanya, you tak boleh nak tuduh seseorang tu berdasar kepada oleh kerana ada asap, maknanya kita boleh anggap ada api terbakar. Dan oleh kerana kita nampak asap, walaupun kita tak nampak api, walaupun kita nampak hanya asap, tapi asap ni cukup untuk kita nak menghukum pemimpin dari PAS dan Bersatu. Assalamualaikum. Salam sejahtera.